InsyaAllah pagi-pagi ini kita dengar beberapa buah hadis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. An Abi Darda'i qala man shalla rak'ataini yutimmu ruku'ahu wa sujudahu lam yas'alillaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu ajilan aw ajilan. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang menunaikan solat 2 rakaat dengan menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, dan selepas itu dia berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepadanya apa yang dia doa itu, sama ada segera atau lambat, kerana keadaan tertentu. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang menunaikan solat 2 rakaat dengan menyempurnakan rukuk dan sujudnya, dan selepas itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepadanya apa yang dia doa, sama ada segera atau lambat, kerana keadaan tertentu. An Abi Abdullah Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi mathalul ja'i ya'kulu tamrata wa tamrataini la tughniyani anhu syai'a. Sayyidina Abu Abdullah Al-Ash'ari meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang bersolat yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk dalam sujudnya ialah seperti seorang yang lapar memakan hanya sebiji atau 2 biji tamar. 2 biji tamar itu tidak menghilangkan kelaparannya. Begitulah solat yang sedemikian tidak dapat memberi apa-apa manfaat kepadanya. Sayyidina Abu Abdullah Asy'ari meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang bersolat yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk dalam sujudnya ialah seperti seorang yang lapar memakan hanya sebiji atau 2 biji tamar. 2 biji tamar itu tidak menghilangkan kelaparannya. Begitulah solat yang sedemikian tidak dapat memberi apa-apa manfaat kepadanya. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala awwalu shay'in yurfa'u min hadhihi al-ummati al-khushu'u hatta la tara fiha khashi'an. Sayyidina Abu Darda meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara pertama yang akan diangkat daripada umat ini ialah khusyuk dalam solat, sehingga kamu tidak akan mendapati seorang pun yang khusyuk dalam kalangan mereka. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara pertama yang akan diangkat daripada umat ini ialah khusyuk dalam solat, sehingga kamu tidak akan mendapati seorang pun yang khusyuk dalam kalangan mereka. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha aw la yuqimu sulbahu fi ruku'i wala fi sujud. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pencuri yang paling buruk ialah orang yang mencuri solatnya. Para sahabat berkata, bagaimana dia mencuri solatnya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, ataupun dia tidak meluruskan tulang belakangnya semasa dalam rukuk ataupun sujudnya. Sayyidina Abu Qatadah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pencuri yang paling buruk ialah orang yang mencuri solatnya. Para sahabat berkata, bagaimana dia mencuri solatnya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau dia tidak meluruskan tulang belakangnya semasa dalam rukuk ataupun sujudnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila salati rajulin la yuqimu sulbahu baina ruku'i wa sujudihi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak pandang solah seseorang yang tidak menegakkan tulang belakangnya semasa berada dalam keadaan rukuk dan sujud, yakni semasa i'tidal. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak pandang solah seseorang yang tidak menegakkan tulang belakangnya semasa berada dalam keadaan antara rukuk dan sujud, yakni semasa i'tidal. InsyaAllah kita telah dengar beberapa buah hadis. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah untuk kita beramal dan sampaikan, InsyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi.